Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini untuk kita membincangkan apa yang disebutkan sebagai ekonomi Islam. Jadi sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan prinsip harta Nurul Islam yang menjadi asas dan titik tolak akidah umat Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini untuk kita membincangkan apa yang disebutkan sebagai ekonomi Islam. Jadi sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan prinsip harta Nurul Islam yang menjadi asas dan titik tolak akidah umat Islam itu sendiri yang menjadi kali ini dan akan datang sebagai bahagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang berbahagia ini untuk kita membincangkan apa yang disebutkan sebagai ekonomi Islam. Jadi sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan prinsip harta Nurul Islam
yang menjadi asas dan titik tolak akidah umat Islam itu sendiri, yang menjadi pembentuk ataupun antara faktor yang penting yang menjayakan ekonomi dan juga muamalah Islam. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan satu tajuk, apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Ini sebagai satu intro awal sebelum kita masuk kepada poin yang penting berkait dengan ekonomi Islam. Jadi sepatutnya pada hari ini kita masuk kepada bahagian yang kedua. Sebab dulu kita buat yang kecil-kecil, bahagian yang pertama. Jadi insyaAllah pada kali ini dan akan datang sebagai bahagian yang kedua, itu berkaitan dengan ekonomi Islam dalam konteks negara. Jadi pada tengah hari ini insyaAllah kita ambil salah satu sahaja daripada poin tersebut, itu apa yang dimaksudkan dengan ekonomi. Sebab kalau kita tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam, mungkin pelaksanaan beberapa bentuk pelaksanaan pada hari ini, adakah boleh kita kategorikan Malaysia telah menjalankan ataupun telah melaksanakan ekonomi Islam, ataupun sebenarnya belum lagi melaksanakan dasar ekonomi Islam. Jadi yang pertama kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian daripada masyarakat Malaysia pada hari ini ialah muamalat perbankan Islam. Ada orang faham bahawa muamalat bank itu adanya murabahahnya, adanya al-ba' bi thaman al-ajil, ada yang disebutkan sebagai mudharabah. Ada sesetengahnya menganggap itu ialah ekonomi Islam. Sebenarnya itu bukan ekonomi Islam, itu namanya ialah muamalat Islam. Ada ekonomi Islam lebih luas dari itu yang akan kita bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Bahkan ekonomi Islam merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan harta. Semua perkara yang berkaitan dengan harta itu namanya ekonomi Islam. Ini kerana definisi ekonomi itu sendiri menurut pengertian Arab ialah ilmun yubhathu fil intaj wa fi tawzi' al-tharwa wa turuq istihlakiha. Maksudnya ekonomi ialah ilmu yang membincangkan berkaitan pengeluaran hasil kekayaan. Contohnya pengeluaran hasil kekayaan, kita kata kalau kita dapati di bumi kita ini ada minyak, bagaimanakah, apakah hukum yang berkaitan untuk mengeluarkan hasil tadi? Bolehkah diserahkan kepada individu ataupun perlu dilaksanakan oleh kerajaan? Itu berkait dengan ekonomi. Maksudnya bila kita sebutkan siapakah yang berhak untuk memiliki usaha pengeluaran hasil bumi, maka itu namanya ialah ekonomi. Itu namanya ekonomi, sebab ini dia semua ada hukum dalam Islam. Dan juga agihannya, agihan itu termasuk. Contohnya kalau dikutip apa-apa hasil, kepada siapakah hasil itu akan diagihkan, untuk apakah ianya akan digunakan. Kalau kita lihat pelaksanaannya berlandaskan kepada hukum Islam, maka itu sebahagian daripada ekonomi Islam. Contohnya kita ambil, bila mana minyak dikeluarkan daripada perut bumi, untuk siapakah hasil itu perlu diberikan, untuk apakah hasil itu boleh digunakan. Maknanya ekonomi Islam bukan nak ambil ikut pandai, nak agih ikut pandai, tak boleh. Sama juga contohnya kalau kita tengok sistem kutipan dalam Islam, dia ada zakat, dia ada faid, dia ada usyur dan seumpamanya. Dikutip itu kepada siapa akan diagihkan. Dalam sistem sekarang kita tak ikut. Cukai yang dikutip, nak bagi itu ikut suka dia, nak bagi macam mana. Hasil yang dikeluarkan daripada bumi ikut suka dia untuk nak buat apa. Balak yang diambil daripada hutan ikut suka dia untuk dilakukan, untuk diberikan kepada sesiapa. Jadi dalam ekonomi Islam berkait juga dengan agihan. Yang tadi kita kata keluaran, nak keluarkan sesuatu hasil. Maka yang keduanya ialah nak agihkan kepada itu, ada hukum-hukum yang berkaitan. Maka itu yang kedua yang dinamakan sebagai ciri ekonomi Islam. Dan yang ketiga ialah cara-cara penggunaannya. Nak berikan kepada siapa, nak dijual ke, nak diagihkan ke. Jadi bentuk penggunaannya pun termasuk dalam ekonomi Islam. Jadi ekonomi ini kalau kita faham, dia luas, dia cukup luas dan bukan terhad kepada muamalat sahaja. Dan kalau kita lihat juga antaranya ialah antara pakar ekonomi yang agak terkenal, namanya adalah Dr. Muhammad Al-Arabi. Muhammad itu bukan senata, itu memang nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Arabi. Namanya mendefinisikan ekonomi Islam sebagai himpunan usul umum berkaitan dengan kehidupan yang diperolehi daripada Al-Quran dan Sunnah
ia juga termasuk pembinaan kehidupan berpandukan kepada penilaian berasaskan usul-usul tersebut, berpandukan kepada semua keadaan dan semua zaman. Itu maksud ekonomi. Maknanya kalau kita lihat di sini, daripada si ekonomi itu dia sangat luas. Secara kesimpulannya, segala perkara yang berkait dengan harta benda, yang berkait dengan hasil kekayaan, yang berkait dengan interaksi yang berhubung kait dengan hasil maksud, maka semua itu dinamakan sebagai ekonomi. Maknanya kalau kita tengok cara keluarkan, cara nak agihkan, cara nak gunakan, cara nak bagi, cara nak ambil, itu semua namanya ialah ekonomi Islam. Jadi seperti mana kita sebut ekonomi Islam yang macam itu, mesti di sana kita kata ada dasar dan ada kaedah. Apa dasar yang menerajui ekonomi Islam dan apa kaedah yang menjadi panduan dalam ekonomi Islam? Di sini kita akan lihat bagaimana sistem Islam itu dia ada dasar-dasarnya yang tersendiri. Di situ kita akan lihat perbezaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan dalam masa yang sama kita akan lihat bagaimanakah dasar itu dia membentuk ataupun menjadi punca kepada perbezaan. Contohnya kita kata orang Islam akhlaknya ialah jujur. Contohnya jujur merupakan salah satu ciri-ciri akhlak orang Islam. Baik, bermakna kalau tiba-tiba ada orang kafir yang jujur, bolehkah kita kata orang kafir itu Islam? Orang kafir, contohnya ada orang yang bukan Islam, dia mereka, dia jujur, lebih jujur daripada orang Islam contohnya. Bolehkah kita kata orang itu Islam? Tak boleh, sebab kebetulan ciri itu ada pada dia. Sama juga dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islamnya adalah antaranya adil sistem dia, saksama, terus contohnya. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang ada pada ekonomi Islam, tapi dasarnya yang membentuk ciri-ciri tadi. Macam kita kata orang Islam dia bersifat jujur sebab apa? Dasarnya ialah yakin dan percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Mana jujur orang Islam sebab apa? Kalau tak jujur, takut neraka. Tapi orang bukan Islam, kalau dia berniaga dia jujur, bukan kerana takut neraka. Sebab bagi mereka, jujur dalam perniagaan itu menyebabkan bisnes dia semakin baik, dapat bisnes lama, orang kata. Jadi walaupun di sana adanya sifat jujur pada orang Islam, contoh sebagai contoh, walaupun ada ciri tadi tidak menyebabkan dia jadi Islam. Sama juga contohnya kalau kebetulan kita kata Alhamdulillah, walaupun kita anggap ini satu perkembangan yang baik. Maknanya kalau ada contohnya sifat-sifat dalam muamalat yang kita kata tak ada riba, tak ada gharar, tak ada penipuan contohnya, bermakna itu tepat dengan ekonomi Islam, itu tepat dengan muamalat Islam. Tapi apakah dasar yang menjuruskan kepada kewujudan bentuk muamalat tadi? Sebab kalau kita tengok contohnya, kalau kita nak kata tak ada riba, itu bermakna itulah ekonomi Islam. Bermakna kita lihat kadang-kadang negara barat lebih dulu daripada negara kita Malaysia. Contohnya saya ingat kalau berkenaan dengan takaful Islam, kalau tak silap saya, Amerika Syarikat dia telah memperkenalkan sistem insurans yang berasaskan kepada takaful Islam pada awal tahun 1990. Sebab antara yang ubah sistem tadi antaranya ialah Dr. Husn Syahata. Dia antara guru saya juga dalam bidang ekonomi. Dia antara orang yang diminta oleh beberapa syarikat daripada Amerika Syarikat untuk dibuat sistem takaful yang berasaskan sistem insurans yang berasaskan kepada takaful. Sebab apa macam tu? Sebab bagi mereka, bila mereka lihat orang putih dicerdik, dia boleh tengok risiko macam mana, apa masa depan, macam mana jaminan. Dia tengokkan kepada perjanjian-perjanjian itu, maka terma-terma yang dibuat memang 100% sama dengan takaful Islam. Sama dengan takaful Islam, tapi Amerika Syarikat mewujudkan muamalat ini bukan berdasarkan kepada iman, bukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan asas-asas Islam, tetapi bagi mereka cara ini lebih menarik pelanggan berbanding dengan cara konvensional yang mengandungi risiko, yang mengandungi gharar dan seumpamanya. Maka akhirnya ia berkembang di Amerika Syarikat. Satu contoh yang sama dulu kalau kita buka contohnya history, sejarah pengharaman arak contohnya. Kita lihat kadang-kadang negara barat, kalau kita tengok pada kurun yang ke-19, mereka lebih awal mengharamkan arak dalam bentuk undang-undang berbanding dengan negara-negara Islam selepas daripada zaman penjajahan. Contohnya pada silap saya, Amerika Syarikat pada tahun 1926 sehinggalah kepada tahun 1936, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun Amerika Syarikat tak benarkan orang minum arak, kilang tak benarkan keluarkan arak, kedai tak dibenarkan jual arak.
Tapi mereka haramkan arak ni bukan kerana mereka berpegang dengan firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Sesungguhnya arak, judi, nasib itu semua keji daripada amal syaitan. Bukan kerana ayat tadi mereka haramkan arak, tapi oleh kerana menurut kajian mereka, arak ini menjuruskan kepada banyak masalah-masalah dalam masyarakat. Kemalangannya, pembunuhannya, pergaduhannya dan seumpamanya. Maka hampir 10 tahun Amerika Syarikat, dan kalau kita tengok history dalam internet misalnya ada Perancis sendiri, Britain sendiri pernah mengharamkan arak, bukan secara mulut, bukan secara lisan, tetapi secara enactment dan undang-undang. Jadi walaupun begitu, kita tak boleh kata Amerika Syarikat sebagai menjalankan undang-undang Islam. Walaupun kita kata di situ ada sedikit persamaan secara kebetulan, bukan secara prinsip ataupun dasar yang membuahkan undang-undang tadi. Ini yang kita kata ekonomi Islam. Dasar yang membuahkan kejujuran, dasar yang membuahkan tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada zalim dan seumpamanya, maka ada dasarnya. Bagaimana sumber ke dasar tadi, kita akan sebutkan apa dasarnya. Tapi sebelum kita pergi ke dasar tadi, apakah sumber ataupun sos kepada dasar itu sendiri? Jadi kita lihat ekonomi Islam dia diri di atas dua kaedah asas yang penting. Itu kita anggap sebagai sumber kepada ekonomi Islam. Yang pertama, namanya adalah himpunan prinsip umum jadi naskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ia merupakan sumber rujukan berkaitan hukum semasa. Tidak harus menetapkan sesuatu keputusan ekonomi yang bercanggah dengan keduanya, sebagaimana tidak harus mengharamkan sesuatu yang tidak terdapat nas pengharaman padanya. Maknanya secara asasnya ialah sumber kepada ekonomi ini yang pertamanya ialah nas Al-Quran dan Sunnah. Itu merupakan sumber kepada ekonomi Islam, sumber kepada apa yang dinamakan sebagai dasar kepada ekonomi Islam. Apa yang diharamkan oleh Islam, bermakna itu hukumnya adalah haram. Apa yang tidak diharamkan oleh Islam, maka hukumnya adalah harus ataupun sunat. Sebab dia ada masalah ekonomi ini, dia ada satu kaedah umum. Dia kaedah ekonomi, dia tak sama dengan kaedah ibadat. Sebab apa tak sama? Sebab ibadat asasnya lain, ekonomi asasnya lain. Ibadat asasnya ialah dipanggil al-aslu fil asya' at-tahrim. Maknanya dalam bab ibadat, al-aslu fil ibadah, al-aslu fil ibadah, asas pada ibadat, hukumnya adalah haram kecuali ada dalil yang mengharuskan ataupun dalil yang mewajibkan. Maknanya bab ibadat ni kita tak boleh pandai-pandai dengan ibadat. Maknanya kalau kita rasa tak khusyuk dalam solat dan surau ni, kita pun ambil keputusan nak cari mana dari khusyuk. Kita pun fikir ya pokok kat belakang rumah kita orang 100 tahun. Mungkin kita pun bayar bapak dan duduk dalam pokok tu, kita semua pokok kita rasa khusyuk. Boleh ke tidak? Hukumnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Cara tadi tidak ada nas. Kalau tidak ada nas, maka tak boleh. Tapi kalau di sana ada nas, maka kalau wajib, maka hukumnya wajib. Salat kita, wa aqimus salat, maka wajib kita sembahyang. Dan di sana kalau tidak ada nas secara langsung, tapi dia termasuk dalam kaedah umum, maka itu pun dibolehkan. Contohnya kita zikir, bila kami zikir, mungkin kita kata bahasa tidak ada dalil yang kita jumpa, tapi dia masuk dalam satu kaedah umum. Fadhkurullaha kadzikrikum abaikum. Bila kamu berzikir kepada Allah sebagaimana zikirnya bapa-bapa kamu, mana daripada Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam kaedah usul, kalaulah sesuatu perintah tidak disertai dengan masa, tidak disertai dengan bilangan, maka masa dan bilangan itu tidak tertakluk. Maknanya contohnya, bacalah Quran contohnya. Tak sebut bila kena baca Quran, bila tak boleh, tidak disebut. Bila mana tidak disebut, bilakah masa, bermakna buat masa-masa yang mana pun boleh. Sebab berkenaan dengan usul, kalau perintah Quran, perintah hadis yang tidak disertai dengan masa, kalau kata kamu kena baca Quran lepas asar saja, tak kata begitu. Bermakna bila-bila masa dibolehkan. Itu kaedah usul. Dan kalau tidak disertai dengan bilangan, taklah kata hanya 33 saja, tak kata begitu. Tak 33 pun tak apa, nak 100 pun tak apa, ikut setakat yang mampu dibuat. Itu merupakan kaedah umum. Bermakna dalam bab ibadat, kalau tidak ada dalil yang mewajibkan ataupun yang mensunatkan ataupun yang mengharuskan, maka tak boleh. Terutama kalau dicanggah dengan dalil, itu lagi tak boleh. Bermakna kalau kita kata semua pokok tadi, kita niat nak semua Allah.
Dan kita membaca mana Allah Ta'ala duduk di mana-mana saja. Bayar udah pokok contohnya. Semua pokok. Ada usulnya memang tak canggah sebab apa? Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Tapi tak boleh kita buat macam tu ibadat kita sebab apa? Cara itu nanti dari nas langsung dari Al-Quran dan tidak ada langsung faedah umum yang membolehkan buat cara tadi. Itu contoh. Tapi berbeza dengan muamalah. Ekonomi dia berbeza sebab ekonomi dipanggil mabniun 'alal yusr wa tasammut. Ekonomi dia dibina atas mudah dan bertoleransi. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan kami jadikan segala apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu wahai manusia. Maknanya secara umumnya Allah Ta'ala jadikan semua benda atas bumi untuk kita, untuk kemudahan manusia. Sama ada dalam bentuk makanannya, dalam bentuk muamalatnya, dalam bentuk pemakanannya, dalam bentuk transaksinya. Semua benda yang Allah jadikan itu ialah untuk manusia. Sebab itulah dalam kaedah muamalat yang selain daripada ibadat, maka hukumnya ialah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu benda hukumnya adalah harus selama mana tak ada dalil yang haram. Dan ibadat tadi dia sebaliknya. Maknanya kalau tak ada dalil wajib maka tak boleh buat. Tak ada dalil sunat maka tak boleh buat. Tak ada faedah yang umum daripada Quran yang membolehkan maka tak boleh. Tapi berbeza dengan muamalat, selama mana tidak ada sebab yang haram maka selama itu hukumnya kekal harus. Sebab apa? Dia bina di atas mudah dan toleransi. Sebab itulah yang diharamkan. Boleh dikatakan contohnya kalau kita lihat dalam Islam antaranya disebut oleh Ibn Arabi dalam beberapa kitab. Dia buat satu conclusion daripada hadis-hadis Nabi. Kitab Islam saya dikumpulkan dalam 30 hadis lebih yang berkait dengan pengharaman muamalah. Disimpulkan bahawa sebab haram itu ada 3 saja, tak banyak. Sebab haram. Yang pertama, haram dengan sebab adanya unsur riba dan unsur riba. Yang kedua, adanya unsur gharar dan juga unsurnya. Gharar ni maknanya tidak pasti dalam satu akad atau dalam sesuatu harga. Yang ketiga, berlakunya unsur tekanan ataupun zalim dalam muamalah. Itu saya 3 sebab. Cuma selain daripada kalau tidak ada 3 sebab ini maka hukumnya harus. Cuma yang orang kata spesialis itu sebab dia mahir dalam 3 benda. Dia boleh kenal pasti apa itu riba, bagaimana ciri dia, boleh bezakan mana riba mana tidak riba. Itu saja kita sebutkan sebagai spesialis. Cumanya secara asas, kalau tidak ada 3 sebab ini, biasanya hukum muamalah itu adalah harus. Jadi bagaimana kita ambil sumbernya? Kita ambil sumbernya tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dari selama 1400 tahun ulama buat satu pembaharuan akhirnya dikonklusionkan sebagai 3 sebab haram dalam muamalat manusia. Jadi secara kesimpulan maknanya yang pertama, asas atau sumber kepada ekonomi Islam itu ialah daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang keduanya ialah himpunan pelaksanaan dan penyelesaian ekonomi yang diputuskan oleh ulama yang mengkaji berpandukan kepada prinsip-prinsip tersebut. Pengaplikasian ini boleh menerima perubahan berpandukan kepada keadaan dan situasi. Maksudnya sumber kita yang kedua ialah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama, termasuk ulama sahabat, ulama tabi'in dan ulama-ulama yang terdiri daripada imam-imam dan seumpamanya. Sebagai satu contoh, umpama saya sebut sistem ekonomi Islam. Kita sebutkan bahawa sistem ekonomi Islam ini dia bukan kita kata up down, tapi dia bottom up. Itu sistem ekonomi Islam. Ini bukan daripada atas ke bawah, tapi dia daripada bawah ke atas. Apa maksudnya? Dalam sistem sekarang sama ada ekonomi kapitalis ataupun sosialis sekalipun, kalau kita perhatikan dia sistem dia ialah up down, daripada atas ke bawah. Semua duit negara dikontrol oleh kerajaan, kemudian dia akan tentukan ini berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak dan berapa banyak untuk dialihkan oleh manusia, oleh rakyat. Itu sistem ekonomi kapitalis dan sama juga dengan sosialis kalau kita perhatikan. Tapi sistem ekonomi Islam dia tidak. Dia duit itu diturunkan ke bawah, diproses oleh rakyat, kemudian dia akan naik sampai ke atas. Itu sistem dia bottom up. Sebagai satu contoh, ada sebut, sebab apa kita kata begitu? Ini saya sebutkan sumber. Sumbernya ialah contohnya daripada pelaksanaan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dia boleh dikatakan idola yang paling besar dalam ekonomi sebab zaman Sayyidina Abu Bakar, zamannya banyak peperangan. Jadi tak tumpu berkait dengan ekonomi banyak. Tapi zaman Sayyidina Umar ni, zaman maknanya tidak berlaku peperangan yang banyak, tidak berlaku masalah dalam banyak-banyak. Jadi dia boleh tumpukan dalam masalah aktiviti ekonomi dan seumpamanya. Antara contoh pelaksanaan Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar dia setiap tahun dia akan kosongkan terus harta Baitul Mal. Dia kosongkan terus harta Baitul Mal. Sebab apa? Maknanya kalau kita tengok ada riwayat yang banyak, antaranya ialah adalah banyak-banyak kita lah kalau kita jumpa cara pelaksanaan Sayyidina Umar. Satu hari dalam setahun Sayyidina Umar akan kosongkan terus Baitul Mal, tidak ada satu dirham pun. Tidak ada satu dirham pun dalam Baitul Mal, dikosongkan terus. Okey, baik. Kalau kita ambil sistem tadi, pelaksanaan Sayyidina Umar tadi, kita letakkan dalam sistem kita sekarang dan kita ukur apa yang buat Sayyidina Umar itu menurut neraca sistem ekonomi sekarang, kita kata teruk negara. Sebab apa? Negara tidak ada wang satu sen pun, itu maksudnya. Baitul Mal masuk semua harta. Sama ada harta itu ialah harta faid, harta zakat, harta ghanimah dan seumpamanya. Harta Baitul Mal. Baitul Mal ini umum ni. Walaupun banyak negara. Kosong, tidak ada satu dirham pun. Sayyidina Umar arahkan kepada bendahara yang jaga pembendaharaan negara, pastikan pada hari ini setiap tahun tidak ada satu sen pun, tidak ada satu dirham pun dalam perbendaharaan negara. Kalau kita lihat, ambil neraca sekarang, kalau kerajaan tak ada duit, maknanya teruk negara, miskin negara. Sebab itulah sekarang ni antaranya, kalau nak tengok negara tu baik, kita tengok rezak dan negara berapa. Rezak banyak, okey, stabil. Kalau rezak kurang, mesti push rakyat supaya naikkan bagi duit simpan untuk jadi rezak. Okey. Tapi berbeza dengan sistem Sayyidina Umar, bila dibuat kajian perbandingan antara sistem Sayyidina Umar dengan sistem sekarang, apa kelebihan, apa keburukan? Rupanya kalau kita lihat, keburukan dalam sistem, kebaikan dalam sistem Sayyidina Umar jauh lebih baik daripada sistem yang kita kata daripada up down dengan sistem bottom up yang dilakukan oleh sistem ekonomi Islam. Sebab apa begitu? Sebab kita kena faham, katakan kalau duit negara kita dikatakan ada 100 trilion contohnya, 100 trilion dia tak akan pergi ke mana? Dia akan berpusing dalam negara. Sama ada duduk pada kerajaan, kalau tak duduk pada kerajaan, dia akan duduk pada individu. Individu tak kira sama ada individu satu individu atau duduk pada semua individu, dia akan berpusing. Dia akan duduk antara tadi. Dan kalau sistem ekonomi tak baik, maka duduk bawah duit tadi akan bocor, dia keluar. Itu sistem negara yang tak baik lah kita kata. Tapi secara asasnya ialah duit itu dia tak akan pergi ke mana. Sama ada dipegang oleh kerajaan, dikontrol, ataupun dipegang oleh rakyat, diproses. Itu biasanya. Jadi dalam sistem Sayyidina Umar dibuat macam mana? Dibuat macam tu dengan maksud, kata Sayyidina Umar, bila balik ditanya sebab apa kamu buat macam ni wahai Umar, Umar menjawab ada beberapa sebab. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, kalau aku ditanya di hadapan Allah berkenaan dengan apa yang kamu buat dengan harta pemudaan negara, maka Sayyidina Umar kata, aku berjawab di hadapan Allah bahawa aku telah belanjakan pada jalan yang betul. Pertama. Yang kedua yang jawab Sayyidina Umar, aku belanjakan semua duit ini bukanlah suruh rakyat bayar kaki, tapi dengan tujuan, kata Sayyidina Umar, kalaulah seseorang tu dia ada kepakaran bela kambing, dia ada pakar bela kambing, dia ada kepandaian, dia ada kebijaksanaan, dia ada kerajinan, dia ada satu semangat bela kambing, tapi dia tak ada duit nak beli kambing untuk dia bela. Malah kalau dia tak ada duit, lah sebenarnya dia jadi kuli ataupun jadi makan gaji dengan orang kerja untuk orang. Kalau kerja untuk orang tempatan tak apa, kalau ada pelabur luar, dia bekerja untuk pelabur luar, bermakna tenaganya itu disumbang untuk orang asing. Tapi bagaimana Sayyidina Umar buat? Dia kata, duit ini aku bagi dengan harapan kalau dia pakar dalam bela kambing, bermakna dengan duit ini dia dapat beli ibu kambing, dia dapat beli anak kambing, dia dapat beli ibu kambing, dia dapat beli bapak kambing. Dia oleh kerana pakar dalam bela kambing tadi, cuma tak ada modal nak beli, maka dia boleh bela dengan baik, maka kambing itu akan keluarkan anak. Anak akan keluarkan cucu, cukup haulnya, cukup masanya, maka dia akan dapat keluarkan zakat. Zakat itu kembali semula ke Baitul Mal. Jadi sebanyak mana pun kerajaan turunkan duit ke rakyat, confirm dia akan kembalikan balik. Sebab apa? Kalau orang tadi dia tak mampu nak bayar zakat, sebab walaupun dia pandai tapi tak ada modal. Walaupun dia pandai buat nasi lemak tapi tak boleh nak buka gerai sebab tak ada modal. Walaupun dia pandai buat kuih tapi tak ada modal, bahkan tak lepas daripada hutang alur contohnya. Jadi hidupnya tak boleh nak bangunkan dia punya kepandaian. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau dengan cara macam ni hari ini dia tak mampu nak bayar zakat, maka dengan duit perbendaharaan yang dikosongkan itu, dia dapat satu suntikan modal yang baru. Maknanya dia dapat bangunkan apa yang boleh buat. Dia dapat duit, dia akan fikir apa yang dia boleh buat. Kemudian dia akan belanjakan. Paling kurang pun kalau dia tak boleh buat apa-apa, dia buat beli. Bila dia beli barang, di situ dia akan melicah, dia akan orang kata menubuhkan lagi ekonomi negara.
Sebab kita akan tengok bagaimana pusingan duit itu dia menyebabkan tumbuhnya satu pekerjaan, tumbuhnya satu hasil bila mana duit itu dia berjalan. Okey. Jadi secara kesimpulan, walaupun duit itu turun, tapi confirm dia akan naik balik. Sebab apa? Di sana ada sistem zakat. Di sana ada sistem namanya sebagai jizyah. Mana kalau orang bukan Islam, kalau diterima contohnya, bermakna dia akan bayar jizyah. Sebab jizyah ni kalau orang tak ada duit, dia tak boleh bayar. Dia tak perlu bayar jizyah. Kalau dia ada duit lebih, macam orang Islam ada duit lebih, cukup nisabnya, maka dia kena bayar zakat orang Islam. Orang bukan Islam dia kena bayar dia. Okey, baik. Dari di situ kita tengok duit kita akan pergi ke mana. Sayyidina Umar turunkan duit kepada rakyat, tidak ada satu sen pun dalam perbankan negara. Duit itu akan kembali semula. Sebab apa? Dia akan jalankan duit. Sebab apa kita jalankan duit? Sebab duit, kalau kita faham, sekali dia berpindah daripada individu kepada individu, dia akan tumbuhkan satu benda. Contoh saya ambil, macam contoh saya jual roti canai contohnya. Buka kedai roti canai, saya jual roti canai. Sebab apa saya jual roti canai? Sebabnya ialah kerana ada pembeli, dan pembeli akan bayar duit. Maka dengan duit tadi, dengan sebab ada orang beli bagi duit dekat saya, maka saya pun buka kedai roti canai. Baik, saya nak buka kedai roti canai, saya mesti jalankan lagi duit orang beli tadi. Duit itu mesti jalankan. Macam mana jalankan? Saya mesti beri kepada orang, beri kepada peruncit yang jual gandum. Bermakna di situ saya akan serahkan duit tadi kepada peruncit. Peruncit tadi dia akan serahkan duit tadi kepada orang lain. Sebab takkanlah peruncit dia semua nak buat. Dia nak beli gandum, dia nak tanam gandum, dia nak borong gandum, dia nak borong sawit. Tak, dia ambil sikit-sikit. Jadi dia menumbuhkan satu kerja yang baru, namanya ialah peruncit. Peruncit pula, duit tadi dia akan pindahkan ke siapa? Dia akan pindahkan kepada pemborong. Pemborong kalau peruncit tak bagi duit, dia tak akan buat kerja borong. Jadi pemborong pula dapat duit, dia akan cari barang yang dia nak. Dia akan beri kepada petani. Petani dengan sebab pemborong bagi duit dekat dia, maka dia pun bertani. Kalau tak bagi duit, orang tak akan bertani. Kalau tak ada orang beli gandum, pemborong tak akan borong gandum. Peruncit kalau tak ada orang nak beli gandum, dia tak akan runcitkan gandum. Macam roti canai juga, kalau tak ada orang beli, bermakna dia tak akan buka kedai roti canai. Bermakna kita lihat di situ, kalau satu kali duit berjalan, dia akan tumbuhkan satu benda. Dalam hal contoh, sekali duit berjalan, dia tumbuhkan kedai roti canai. Sekali lagi berjalan, dia tumbuhkan kedai runcit. Sekali lagi berjalan, dia tumbuhkan borong. Sekali lagi berjalan, dia tumbuhkan petani. Petani sebelum dia pergi kedai, sebelum dia pergi ke bendang untuk tanam gandum ataupun tanam padi, dia akan singgah kedai roti canai dulu. Itulah kalau kita tengok pusaran duit, semakin laju dia berpusing, semakin banyak benda yang terhasil. Tapi bayangkan kalau kata 100 trilion duit dipegang oleh kerajaan, mana separuhnya dipegang oleh rakyat diproses, separuhnya dipegang oleh negara, bermakna separuh hasil sudah tidak ada. Jadi sebab itulah Sayyidina Umar dia turunkan semua duit satu hari dalam setahun dengan harapan dia dapat bagi suntikan modal kepada rakyat. Sebab kalau kita tengok masalah ekonomi individu kita sekarang tu, ramai orang kita di kepandaian, tapi modal kekurangan. Jadi inilah kalau kita tengok antara sebab Sayyidina Umar buat macam tu supaya suntikan modal tu berlaku. Paling kurang pun kalau dia tak boleh nak kembangkan, mega rugi, daripada duit yang kerajaan bagi tadi dia boleh beli. Bila boleh beli, kita kata bila dia beli kedai beli roti canai di kedai, bermakna dia telah support untuk memajukan kedai tadi. Itu kita depan. Bila support maju, dia akan keluarkan zakat kedai roti canai tadi, dia akan bayar kepada kerajaan, maka akhir tahun permadaran akan penuh balik, kemudian Sayyidina Umar akan kosongkan balik, turun balik duit, kemudian dia akan penuh balik, kosong balik, penuh balik. Itulah pusingan dalam negara yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka orang bahas balik, kalau begitu, mana lebih kuat dari sudut ekonomi? Adakah ekonomi pada zaman Sayyidina Umar ataupun sistem ekonomi kita sekarang? Mana semuanya orang kata apa? Nah, dari sistem up down dengan sistem bottom up tadi, mana lebih kuat? Sebenarnya bila orang buat analisis balik, sistem yang lebih kuat adalah sistem bottom up, bukan sistem up down. Sebab apa? Sistem up down macam kita sekarang, ialah up itu merupakan orang kata nagi kepada ekonomi. Kalau mati kerajaan, kalau dalam sistem kapitalis lagi teruk sebab dia bergantung pada syarikat. Kalau mati satu syarikat, bermakna kalau kita kata ada 5,000 pekerja, bermakna 5,000 akan hilang pekerjaan dalam sekejap mata. Bermakna kalau orang serang ekonomi kapitalis cukup senang, sebab dia akan serang ribu dia. Maknanya kalau contohnya, kalau orang nak serang ekonomi kita, orang boleh cipta duit, duit orang boleh buat. Contohnya macam krisis 98 itu, antara sebabnya dikatakan bahawa terlalu banyak duit kita yang keluar dan ada beberapa isu black money yang lain menyebabkan ekonomi jadi jatuh.
Okey, baik. Kalau orang Sirah macam mana? Orang boleh serang ibu dia. Dekat mana? Kalau ab itu ialah kerajaan yang diwajahkan dalam bentuk syarikat-syarikat, maka kalau orang serang satu syarikat, satu pelabur tarik bermakna akan jatuh turun. Sebab apa? Rakyat bergantung kepada ab tadi. Tapi kalau sistem bottom up bermakna kerajaan, dia bergantung kepada kekuatan rakyat. Duit itu diturunkan untuk kuatkan rakyat. Bermakna ekonomi itu berpusat bukan pada kerajaan, tapi dia berpusat pada rakyat. Jadi kalau berpusat pada rakyat, orang serang macam mana? Ekonomi itu ada pada rakyat. Sebab kedai itu rakyat yang tumbuhkan, bukan bergantung kepada pelabur daripada luar, bukan bergantung pada syarikat luar buka barulah kita mendapat buka kedai, tidak. Tapi kita bergantung kepada rakyat itu sendiri dengan duit yang diturunkan oleh kerajaan. Maka sebab itulah orang kata kekuatan itu ialah bukan pada sejauh manakah kerajaan ada banyak duit, tetapi sejauh manakah kekayaan yang ada pada rakyat. Jadi secara kesimpulan dalam dua bentuk sistem ekonomi bottom up dengan up down tadi, maka didapati bahawa sistem Sayyidina Umar itu bukan satu teori, tapi antara, kalau kita tengok zaman yang dapat membesarkan kemajuan ekonomi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, antara terkesan kepada zaman Umar bin Abdul Aziz dengan sistem yang sama, sistem bottom up yang sama. Maka zaman Umar bin Abdul Aziz sampai tahap kita tengok tak ada orang pun nak terima zakat, tak ada orang pun nak terima sedekah. Sebab apa? Dalam satu ulasan menyatakan bahawa sebab tidak ada orang miskin. Sebab tidak ada orang miskin. Sebab apa? Sebab sistem orang kata up down tadi, sistem bottom up tadi, maknanya duit itu daripada bottom, maknanya diserahkan kepada rakyat untuk dibangunkan, maka akhirnya dia akan naik ke atas, kemudian penuh kosongkan balik. Itu benar sistem yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diteruskan sehingga pada zaman dan diteruskan pula oleh Umar bin Abdul Aziz dalam sistem ekonomi negara Islam. Jadi kalau kita tengok ini, kita sebut sistem ekonomi Islam ialah bottom up. Daripada mana sumber kita? Daripada pelaksanaan Sayyidina Umar. Sebab itu kita kata sumber kita yang kedua ialah himpunan pelaksanaan dan penyelesaian ekonomi yang diputuskan oleh ulama yang mengkaji berpandukan kepada prinsip-prinsip tersebut. Maknanya tak salah menjadikan itu panduan maksudnya. Tapi pada macam mana pun, taklah semestinya kerajaan Islam itu mesti kosongkan terus. Tidak. Tapi pada kurang dasar itu ialah bukan dasar up down sebagaimana yang dijalankan oleh kapitalis, yang dijalankan oleh sistem ekonomi sosialis. Cuma sistem ekonomi sosialis ni dia nak semua rata semua, tapi yang kontrol duit itu ialah kerajaan juga. Sama juga dengan sistem ekonomi kapitalis, yang kontrol duit itu ialah kerajaan juga, tapi untuk individu. Tapi sistem sosial dikontrol oleh kerajaan, tapi untuk semua rakyat sebagaimana yang disebutkan. Ini kalau kita tengok sumber kepada sistem ekonomi Islam. Dan berpandukan kepada pendefinisian dari kaedah panduan ekonomi Islam, kita dapat fahami bahawa pengertian ekonomi Islam lebih umum berbanding muamalat Islam. Kerana ekonomi tidak terhad kepada kontrak dan perjanjian antara dua pihak, sebagaimana yang dilihat dalam masyarakat kita sekarang. Akan tetapi ia merangkumi hal ehwal berkaitan pengurusan harta, sumber-sumber kekayaan masyarakat dan negara Islam, sama ada dari sudut membangunkan dan membelanjakan, supaya bertepatan dengan kaedah yang diambil dari nas agama dan akal manusia itu sendiri. Nas agama dan akal manusia itu sendiri. Maknanya kita lihat di sini, ruang lingkup ekonomi Islam memang sebenarnya cukup luas dan bukan terhad kepada muamalat Islam sahaja. Yang diperbaikan itu kita anggap sebagai satu perkembangan yang bagus. Cuma kita kena faham bahawa itu bukan ekonomi Islam. Itu ialah muamalat Islam. Muamalat Islam sebahagian kecil daripada ekonomi Islam. Sebab macam saya sebutkan tadi, ekonomi Islam terdiri daripada dasar-dasar dia. Antara dasar ekonomi Islam yang umum ialah harta negara tak boleh mengalir di kalangan sesetengah pihak sahaja. Firman Allah Ta'ala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta negara tak boleh dulatan mengalir di kalangan orang tertentu sahaja. Allah Ta'ala haramkan itu. Bermakna itu asas kepada dasar kepada ekonomi Islam. Contoh kita kata pensubsidian minyak dulu, tarik subsidi, itu bercanggah dengan dasar ekonomi Islam. Sebab itu bercanggah dengan tariknya subsidi daripada rakyat, menyebabkan hasil subsidi itu sebanyak 7 bilion, dan tahun lepas saya ingat hampir 9 bilion kalau silapnya. Maksudnya hasil itu hanya berkisar antara
antara syarikat-syarikat, kemudian bayar cukai kepada kerajaan bagi insentif balik. Cuma kalau rakyat bagi subsidi, kalau syarikat insentif, bagi insentif balik, kemudian bagi cukai bagi balik. Jadi di kalangan itu saja, tak turun kepada rakyat hanya orang kata kecap, saki baki saja, tapi bukan turun kepada rakyat. Sistem ini bercanggah dengan dasar ekonomi Islam, namanya ialah kaila dulatan bainal aghniya, harta negara tak boleh berpusing di kalangan mereka saja. Sistem itu, kalau itulah yang berlaku, bermakna itu sudah bercanggah dengan dasar ekonomi Islam. Sebab dasar ekonomi Islam, Allah Ta'ala telah tetapkan bagaimana caranya untuk nak pastikan bahawa kaila yakuna dulatan bainal aghniya, harta negara itu tak mengalir di kalangan pihak-pihak yang tertentu sahaja. Sebagai salah satu contoh, Islam tak benarkan harta negara itu mengalir, dia ada sistem dia. Dia ada undang-undang. Antara sistem dan undang-undang, hasil bumi itu berujung-ujungnya tak boleh diswastakan. Sebab apa? Itu merupakan hak rakyat. Tak boleh diswastakan, mesti diuruskan oleh negara untuk rakyat. Itu dalam sistem hukum yang berkait dengan hasil galian. Bermakna sebab apa? Allah telah sebutkan bahawa ini termasuk dalam harta faid. Apa-apa hasil yang Allah telah berikan kepada kamu, yang tak perlu kamu pecutkan kuda kamu, tak perlu kamu keluarkan keringat kamu, maka ia merupakan falillahi wa lirasulihi, ini kepentingan Allah, Rasulnya, orang-orang miskin dan anak-anak yatim, dan juga ibnu sabil. Bermakna minyak masuk dalam harta faid. Bermakna hukumnya ialah hukum faid. Bermakna hukum faid tak boleh diberikan itu, diberikan itu, tak. Hukum tak boleh. Maka dia mesti diuruskan untuk rakyat. Itu dia punya sistem. Bermakna kalau kita lihat dalam Islam ini, dia ada dasar dia. Dia ada sistem pelaksanaan untuk menjayakan dasar. Sebagai satu contoh kita tahu sebagai satu contoh, macam kita kata dasar yang dibuat, dasar yang dibuat untuk untuk kita kata untuk tidak berlakunya kemalangan. Antara cara yang dijalankan ialah dengan cara kita kata kalau simpang 4, simpang 3, ada traffic light. Merah kena berhenti, hijau boleh jalan. Seperti itu kita kata pelaksanaan untuk menjayakan dasar supaya mengurangkan kemalangan. Jadi sebab itulah dalam Islam dia ada dasar dia, dan dia ada sistem untuk menjayakan. Dasarnya ialah supaya harta negara itu tak boleh mengalir di kalangan orang tertentu. Sistem pelaksanaannya antaranya ialah kalau harta galian tak boleh diserahkan kepada swasta. Itu satu contoh. Jadi kalau berlaku juga, maka di sana dia ada undang-undang. Undang-undang itu menjamin. Contoh kita kata, lampu merah tak boleh jalan, kena berhenti. Tapi kalau tak beri kuasa kepada polis, saman orang yang langgar api negara, apa yang berlaku? Orang kata hanya lepas batu di tangga. Kata tak nak kemalangan jalan raya, traffic light dah buat, tapi tak beri kuasa kepada polis untuk saman orang yang langgar lampu merah, apa yang akan jadi? Tak jadi juga. Jadi sebab itu 3 perkara ini cukup penting. Yang pertama, kita faham apa dasar ekonomi Islam, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah dan seluruh undang-undang yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan itu boleh berlaku. Ini yang kita katakan sebagai satu gambaran umum berkenaan dengan dasar ekonomi Islam, yang kalau kita lihat dia menjayakan dan dari sudut contoh dan dari sudut kita kata sebagai model kepada kita, ini telah dilihat dari sudut pelaksanaan zaman sebelum daripada negara Islam jatuh ke tangan penjajah-penjajah pada kurun yang ke-19 dan juga pada kurun yang ke-20. Dan kita tengok, kita lihat dalam sistem pelaksanaan, semakin kuat melaksanakan sistem ini, semakin maju negara. Tapi persoalannya kalau kita tengok di sana, contohnya berkait dengan dasar ini sebenarnya, kalau kita lihat dalam Quran dan hadis, kita dapati bahawa ini bukan dasar yang bukan sahaja berlaku pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia juga merupakan dasar-dasar ekonomi yang dibuat oleh nabi-nabi yang memerintah. Nabi Sulaiman, Zulkarnain contohnya. Zulkarnain dasar dia ialah dia tak putus cukai daripada rakyat. Kalau kita buka dalam surah An-Naml, kata silap saya, kita akan lihat bagaimana satu kaum yang ditemui oleh Zulkarnain berhadapan dengan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum tadi kata, wahai Zulkarnain, kami harap kamu dapat menghalang serangan Ya'juj dan Ma'juj ke atas kami dengan kamu membina benteng yang kokoh, dan kami akan bayar cukai kepada kamu di atas usaha yang kamu lakukan. Apa jawab Zulkarnain? Jawab Zulkarnain, apa yang Allah telah berikan kepada aku sudah cukup, tetapi aku mahukan kerjasama dengan kamu. Maknanya Zulkarnain tak ambil cukai daripada mereka, padahal itu sangat darurat.
Tapi oleh kerana dasar ekonomi Islam yang bukan sahaja dasar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga merupakan dasar Nabi-Nabi yang sebelum itu. Antara contoh kita tengok lagi, dasar yang dijalankan oleh Nabi Sulaiman, diterapkan di zaman kemajuan Sabah, antaranya ialah dasar yang berkait dengan kita kata satu kebebasan dalam perniagaan. Mestilah ada persaingan antara kaya dan miskin, tak boleh dimonopoli oleh orang kaya saja. Antaranya ialah sistem zakat. Di sana kita panggil ada Ibn Sabil. Ibn Sabil ini maknanya kalau kita tengok dari konsepnya ialah untuk meruntuhkan benteng-benteng yang menghalang kebebasan persaingan antara kaya dan miskin. Sebab sekarang kalau projek besar, mana orang miskin mampu buat? Orang miskin mampu kerja, mampu buat rumah, tapi mereka terpaksa ambil sab juga. Sebab apa? Tak ada modal untuk nak buat kerja. Nak buat pinjaman loan tak lepas, sebab tak ada itu, tak ada ini. Jadi persaingan itu tak bebas. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala fardukan beberapa kefarduan supaya persaingan itu bebas. Yang berhak mendapat lebih ialah orang yang pandai bekerja. Yang berhak mendapat lebih ialah orang yang rajin bekerja. Asasnya ialah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Orang tu berusaha lebih, maka dia dapat. Orang tu usaha kurang, maka dia kurang dapat. Itu merupakan dasar bebas ekonomi dalam Islam. Dan dasar ini sebenarnya kalau kita lihat, bukan saja dasar kita umat Nabi Muhammad, tapi dasar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Jadi sebab itulah insya-Allah pada masa akan datang kita sebutkan berkenaan dengan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan asas-asas penting yang berkait dengan ekonomi Islam. Jadi kita tengok ke permukaan yang kedua, antara perbincangan terpenting berkaitan sistem ekonomi negara Islam yang diambil dari kitab-kitab fiqh. Antaranya ialah yang pertama, contohnya pemilikan hasil bumi. Siapa yang punya? Siapa yang boleh milik? Air contohnya, siapa yang boleh ke tidak kita serahkan kepada swasta. Api contohnya, boleh ke tidak kita serahkan kepada swasta. Itu antara kita kata pemilikan hasil bumi. Yang kedua, sistem percukaian Islam. Sistem percukaian Islam dia ada sistem zakat, sistem ushur, sistem kharaj. Dan sistem ini memang bercanggah, betul-betul bercanggah dengan sistem percukaian sekarang. Sistem percukaian sekarang dengan cukai pintunya, dengan cukai rumahnya, dengan cukai kereta yang namanya roteknya, dengan cukai pendapatannya, sebenarnya itu sebenarnya cukup bercanggah dengan sistem Islam. Dan di sana dia ada sistem yang lain yang sebenarnya sistem cukai model ini telah merampas sistem percukaian Islam yang namanya zakat, ushur, kharaj dan seumpamanya. Ini pun masuk dalam sistem ekonomi Islam. Ini juga termasuk dalam perbahasan sistem ekonomi Islam. Dan yang ketiga, contohnya hukum pemilikan tanah. Hukum pemilikan tanah ini pun perbahasan ekonomi. Tanah kita sekarang adanya orang kata sistem leasehold. Leasehold itu bercanggahkan pun tidak. Besar sedarkan masyarakat kita bahawa kalau orang yang duduk rumah teres sekarang leasehold 99 tahun, fahamkah mereka lepas 99 tahun mereka tak ada hak langsung atas tanah tadi. Bermakna dalam bahasa yang senang, mereka akan jadi setinggal selepas habis tempoh leasehold tadi. Sebab orang setinggal sekarang, dia robohkan rumah mereka yang mereka telah duduk 33 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Masa dia duduk 50 tahun lepas, tak pernah fikir pun rumah mereka akan roboh pada tahun 2000. Orang yang beli rumah tahun 2000, adakah mereka fikir lepas 99 tahun rumah mereka akan jadi setinggal dalam negara maju? Adakah kita pernah fikir kalau tadi? Dan apakah Islam, dasar Islam berkait dengan tanah? Itu kita sebutkan sebagai sistem ekonomi Islam berkait dengan dasar pemilikan tanah. Dan ini semua komplit dalam undang Islam, semuanya dinyatakan dan dibahaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Dan yang keempatnya ialah yang dinamakan sebagai muamalat Islam. Yang kita duduk tengok sekarang ini, bagaimana pinjaman ataupun kita kata pelaburan secara mudharabah, bisnes secara musyarakah, pinjaman secara macam-macam lah, macam cara orang menggunakan BNA, walaupun BNA kita kata ada perbahasan yang cukup banyak. Dan itulah yang dinamakan sebagai muamalat Islam, sebahagian daripada ekonomi. Dan kita kena faham sebenarnya muamalat ini bukan sahaja antara bank dengan orang ramai. Bukan saja antara kita dengan pembeli ataupun pembeli dengan kita. Bukan setakat itu saja, tapi dia muamalat ini dia berkait dengan semua benda. Contohnya sekarang ini pernah orang bahas tentang istisna. Akad istisna dalam payment ataupun projek-projek kerajaan. Sebab apa? Contoh kita tengok kontraktor kita ramai lingkup. Sebab kadang-kadang modal tak cukup. Pekerja lari sebab kadang-kadang nak bayar tu tak dapat. Siap projek 9 bulan baru dapat payment. Nak dapat projek baru, terpaksa hutang dengan sama ada ahlu ataupun asu. Ahlu tu paling kurang pun asu dapat. Asu ni bank lah yang kasih pada ahlu. Okey. Jadi paling kurang pun ada bergantung pada pihak yang ketiga. Tapi sebab apa tak gunakan sistem muamalat Islam dalam projek-projek tadi? Kalau gunakan sistem muamalat Islam,
Kalau kita faham, betul-betul faham, konflik tidak akan timbulkan, tidak akan membahayakan negara dari sudut serangan globalisasi, tidak akan mewujudkan pihak-pihak yang ketiga yang tidak bertanggung jawab, akan menjadikan projek itu akan mendapat yang membuat pun tak dizalimi, yang membuat pun tidak dizalimi, yang bagi kontrak pun tak menzalimi dan tidak dizalimi, dan yang dapat kontrak pun tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dan anda sebutkan saya ringkas, dan insyaAllah kalau kita ada masa yang akan datang, kita akan bincang khusus berkenaan dengan bagaimana akad istisna dan salam dalam muamalat yang kita kata tempah buat jambatan ke, tempah buat bangunan ke, tempah buat jalan raya ke, dia termasuk dalam isu tadi. Bagaimana sistem itu dia menjamin bukan sahaja muamalat Islami dalam bank saja, tidak, tapi dalam semua benda yang berkait dengan transaksi antara manusia dengan manusia, sama ada manusia itu namanya kerajaan, atau manusia itu namanya syarikat, atau manusia itu namanya individu. Bermakna dia transaksi dalam semua benda, bukan sahaja dalam perbankan dan bukan dalam sistem keuangan saja. Jadi sebab itulah semua skop-skop ini, skop yang kita bincangkan tadi, ialah diawasi oleh prinsip-prinsip penting ekonomi Islam yang menjadi panduan kepada sistem perekonomian negara. Antaranya yang pertama, dasar ekonomi Islam yang pertama ialah harta negara tidak berniaga di kalangan tertentu saja. Yang pertama. Yang kedua, menjauhi konsep perniagaan dengan rakyat. Sebab dalam sistem ekonomi Islam, kerajaan tak boleh berniaga dengan rakyat. Sebab ini disebutkan oleh pakar sosiologi Islam yang masyhur, disebutkan oleh Ibn Khaldun, inna tijarata minal hukumati mafsadatun al-jibaya. Ibn Khaldun menyatakan bahawa kalau kerajaan berniaga dengan rakyat, maka dia akan merosakkan kutipan dari rakyat itu sendiri dan agihan dari rakyat itu sendiri. Ini disebutkan oleh Ibn Khaldun. Maknanya kerajaan berniaga ni maknanya setiap benda yang kerajaan buat mesti kerajaan bayar. Kalau tak bayar, bermakna kerajaan tak buat. Itu adalah sistem perniagaan. Tapi dalam sistem Islam, kerajaan akan buat setakat mana yang mampu. Kalau tak mampu, maka di situ dia akan terjadi perbahasan berkaitan dengan dia panggil cukai ataupun daraib al-istisnaiyah, cukai pengecualian. Cukai pengecualian ini dengan maksud dalam keadaan kerajaan tak betul-betul tak ada duit, boleh ke tidak kerajaan kutip cukai untuk menyelesaikan masalah yang perlu dihadapi seperti contohnya macam dalam sejarah Islam, antara bila berlakunya perang, tak ada duit, nak beli senjata itu, nak beli senjata ini, adakah kerajaan boleh kutip cukai dari rakyat ataupun tidak? Contohnya yang berlaku di dalam kerajaan Mamalik, nak diserang oleh Mongol, Sultan Zaidabrus pada masa itu sangat memerlukan kepada duit untuk beli senjata, kemudian dia nak isytiharkan kutip cukai dari rakyat. Minta fatwa ulama, Imam Nawawi berkata tak boleh sehingga kamu sendiri cukaikan diri kamu, jual barang kemas kamu, jual barang-barang kamu, lelong istana kamu, last sendirinya Imam Nawawi lelong diri sendiri, lelong sultan. Kalau tak cukup juga, baru aku fatwakan boleh kutip cukai daripada rakyat. Itu kita kata dipanggil daraib al-istisnaiyah. Ini kalau kita tengok antara dasar ekonomi Islam. Dan yang ketiga ialah mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Memastikan bahawa riba itu tak berlaku, bukan dengan sebab riba itu nampak tak bagus. Kalau nampak bagus sekalipun, oleh kerana Islam haram, maka tak boleh. Ada orang, macam saya sebutkan tadi, dia orang haramkan arak sebab nampak arak itu tak bagus. Bukan kerana Allah Ta'ala haramkan arak, tapi nampak arak itu tak bagus. Nampak tak bagus, baru nak haram. Nampak bagus, tak nak haram. Ini yang kita kata beza. Dasar kita haramkan riba sebab memang itu dinaskan oleh Islam. Hatta kalau nampak riba itu bagus sekalipun, maka dia tetap haram, tak boleh laksana. Itu dasar. Dan kemudian antaranya ialah gharar. Dan banyaklah dia juga berkait dengan sistem takzir yang menjamin pelaksanaan ekonomi Islam itu sendiri. Sebab kalau tidak ada sistem takzir, bermakna di sana akan ada pihak yang dizalimi. Contoh kalau orang pinjam tak nak bayar, dia pinjam tak nak bayar, jadi pihak yang beri pinjam rugi. Macam bank bagi pinjam dekat orang 1,000 contohnya, dia lari tak bayar-bayar. Jadi kalau sepatutnya perjanjian bayar dalam masa 10 tahun, tiba-tiba tak bayar, lari terus 20 tahun tak bayar, 30 tahun baru jumpa, boleh ke tidak? Kalau nak kena riba, haram. Jadi nak cover balik kerugian bank tadi, maka di situlah dia panggil ada hukum takzir untuk si peminjam tadi bayar balik pampasan kepada pihak yang memberikan kerugian dan susu nilai dan seumpamanya. Itu peranan takzir dalam hukum bagi menjamin kejayaan sistem ekonomi Islam. Kalau ada kita kata kalau ada muamalat saya tapi tak ada sistem takzir, bermakna di situ pun dia tidak akan menjayakan sepenuhnya sistem ekonomi Islam. Sebab itulah sistem ekonomi Islam ini dia berkait antara satu sama lain, berkait dengan undang-undang, berkait dengan akhlak, dia berkait dengan pemerintahan. Sebab Islam itu merupakan agama yang syumul, yang mutakamil, yang kamil dan mutakamil.
kami dia sempurna dan dia juga menyempurnakan antara satu sama lain. Itu kita kata bahawa sistem dia berkait antara satu sama lain. Dan saya ingat pada hari ini kita sebutkan secara ringkas berkenaan dengan kepahaman kita apa yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam. Jadi konklusinya ialah ekonomi Islam itu sangat luas. Muamalat itu ialah sebahagian kecil daripada sistem ekonomi Islam. Maknanya kalau setakat buat muamalat itu bukan lagi kita kata dasar Islam. Itu hanya muamalat Islam. Sama dengan orang putih membuat, kita pun buat. Jadi tak boleh kata orang putih itu Islam sebab apa? Dah haramkan riba dalam setengah bank. Contohnya Arab dah Amerika cakap lah ada sejarah diharamkan, tapi dihidupkan balik sebab apa? Token Arab tu nak juga, dan orang yang mengendal tu nak juga minum Arab. Jadi dah sebenarnya lepas tahun 1936 dia benarkan balik Arab dijual, diminum dan dikeluarkan oleh kilang-kilang Arab. Ini kalau kita tengok mana dari sudut asasnya ialah ekonomi Islam itu dia bermula dari dasar, dia mencetuskan sistem, dan dalam sistem tadi dia akan ada kekuasaan bagi menjayakan sistem itu sendiri. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang kita akan masuk berkenaan dengan prinsip-prinsip, kita akan bahaskan berkenaan dengan harta negara tidak berlagak di negara tertentu, apakah sistem dia, dan kemudian menjauhi konsep perniagaan dengan rakyat, apa dia punya sistem. Dan yang ketiga, dia mengharapkan perkara-perkara yang haram oleh Islam, apa dia punya sistem untuk menjayakan tiga masalah yang sangat penting dalam negara Islam yang berkait dengan ekonomi Islam. Jadi saya ingat kerana masa pun tidak mengizinkan. Jadi insyaAllah kita jumpa pada masa yang akan datang untuk kita bincang berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip dalam tasawuf ekonomi Islam yang menjadi panduan dan yang menjadi sebagai satu garis yang perlu diikuti oleh pemerintah Islam. Jadi saya akhiri dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Isnin, seperti yang tuan-tuan tahu, Tuan Guru, kelas Zuhur Tuan Guru dia akan ditangguh. Cuma kita ganti dengan kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nazir, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor, dalam kuliah dakwah Islamiyah. InsyaAllah. Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas